Assalamualaikum. Saya akan memulakan pembentangan CTU 552 Fahaman Materialisme dalam Kehidupan. Nama tajuk kami ialah Isu Pembuangan Bayi di Malaysia. Nama pensyarah Mastura Abdul Halim, kelas CS2531A. Antara nama kumpulan kami ialah Haikal bin Muhammad Pilus, nombor metrik 2020611686. Yang kedua, Muhammad Yuzlan bin Muhammad Nasir, iaitu saya, 2020449018. Yang ketiga, Muhammad Khairul Amin bin Kamal, 20489592. Dan akhir sekali, Muhammad Hanif Daniel bin Ruzan, 2020483006. Di pengenalan isu pembuangan bayi, kanak-kanak ditakdirkan sebagai seorang yang berumur di bawah 18 tahun dan tiada takrifan bayi dalam Akta Kanak-kanak 2001. Maka berdasarkan kepada peruntukan Akta Bayi didefinisikan juga sebagai kanak-kanak. Di bawah Akta Kanak-kanak 2001 terdapat peruntukan iaitu Malayan Law Journal berkaitan kesalahan berhubung dengan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak. Di Malaysia, kes pembuangan bayi dilihat berlaku semakin meningkat di mana dianggarkan bagi tempoh 2008 hingga 2009, terdapat sebanyak 181 kes pembuangan bayi dilaporkan di Malaysia, manakala 60 kes direkodkan sejak awal tahun 2010 hingga 12 Ogos 2010. Berikut itu, Kabinet Malaysia telah memutuskan kes pembuangan bayi disiasat sebagai kes bunuh atau percubaan membunuh bagi memastikan perbuatan tidak berperi kemanusiaan itu menerima hukuman berat. Kes bunuh disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan Akta 574 yang membawa hukuman gantung sampai mati, manakala kes percubaan membunuh mengikut Seksyen 307 Kanun Sama membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun. Bagi isu semasa kes pembuangan bayi, setiap 3 hari akan ada seorang bayi dibuang sama ada dijumpai mati atau hidup. Walaupun ia sesuatu yang menyayatkan hati dan dianggap tidak berperi kemanusiaan, tetapi itulah fakta sebenar serta realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Malah berdasarkan statistik dikumpulkan mendapati sejumlah 577 kes pembuangan bayi dan janin direkodkan antara Januari 2014 hingga Disember 2018. Rekod itu diperolehi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM hasil kerjasama polis Diraja Malaysia berdasarkan laporan diterima serta siasatan dilakukan sebelum ini. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu Zulkifli Ismail berkata, rekod menunjukkan sebanyak 103 kes buang bayi atau janin berlaku pada tahun 2014. Pada 2015 pula 111 kes, 2016 115 kes, 2017 120 kes dan akhir 2018 128 kes. Menurutnya, berdasarkan statistik kes buangan bayi, negeri Selangor mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak 135 kes dalam tempoh 5 tahun. Itu diikuti Sabah 67 kes, Johor dan Kuala Lumpur 62 kes, Kedah 42 kes, Perak 35 kes dan Pahang 33 kes. Sementara itu, Perlis mencatatkan jumlah kes pembuangan bayi terendah iaitu sebanyak 7 kes, diikuti Terengganu 12 kes dan Melaka 13 kes. Dia berkata daripada jumlah itu 835 bayi dibuang didapati baru dilahir, manakala 142 lagi adalah dalam bentuk janin bayi. Berdasarkan statistik oleh Bahagian Siasatan Seksual, Penderaan dan Kanak-kanak PDRM bagi tahun 2014 hingga 2018 mendapati individu yang membuang bayi atau janin gemar menjadikan kawasan perumahan sebagai lokasi melakukan kegiatan itu berdasarkan 170 kes dilaporkan. Selain itu, suspek didapati gemar membuang bayi atau janin di dalam tandas sebanyak 74 kes. Pusat pembuangan sampah terdapat 51 kes, masjid dan surau 44 kes, loji, longkang dan pusat kumbahan 44 kes, tepi kedai dan bangunan 33 kes.
tepi jalan 28 kes dan semak sebanyak 23 kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Amin bin Kamal. Saya akan membentangkan tentang punca-punca pembuangan bayi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembuangan bayi ini berlaku. Tapi kami hanya memberi 3 faktor utama yang menyebabkan pembuangan bayi ini berlaku. Faktor yang pertama ialah kekurangan didikan agama. Faktor yang kedua ialah kekurangan kasih sayang ibu bapa. Dan faktor yang ketiga ialah pengaruh media massa. Baiklah. Punca yang pertama iaitu kurang didikan agama. Apabila seseorang itu kurang didikan agama, mereka tidak dapat menyedari kepentingan ilmu agama. Seperti yang kita tahu, ilmu agama sangatlah penting dalam kehidupan. Kita sebagai umat Islam amat mementingkan ilmu agama. Kita telah mempelajari pendidikan agama sejak dari sekolah rendah supaya kita dapat menilai halal atau haram. Tetapi mereka yang tidak mempelajari ilmu agama, mereka tidak dapat menilai halal atau haram. Maka mereka akan terlibat dalam pergaulan bebas yang melibatkan berlainan jantina. Apabila mereka terlibat dalam pergaulan bebas, mereka akan mula terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Mereka akan mudah terjebak dalam perbuatan tidak bermoral. Contohnya, mereka terikut-ikut dengan rakan sebaya untuk mencuba sesuatu yang tidak senonoh seperti berzina, atau mungkin pada awalnya mereka hanya bermain-main, hanya untuk mencuba sesuatu. Tapi pada akhirnya mereka akan mula terjebak dalam perbuatan zina. Okay. Punca yang kedua ialah kekurangan kasih sayang ibu bapa. Ibu bapa memberi peranan yang sangat penting kepada anak-anak mereka. Mereka haruslah menjaga anak-anak mereka dari terlibat daripada bergaul dengan rakan-rakan yang tidak baik. Ibu bapa yang selalu sibuk dengan alam pekerjaan mereka tidak dapat memantau rakan-rakan anak-anak mereka. Mereka tidak dapat memantau aktiviti-aktiviti yang anak-anak mereka lakukan. Jadi, anak-anak mereka akan mencari rakan-rakan yang tidak baik dan mereka akan terjebak dalam perbuatan yang tidak baik. Selain itu, keluarga yang porak-poranda juga akan membuatkan anak-anak mereka terjebak dalam perbuatan yang tidak baik. Contohnya, ibu bapa yang sering bergaduh atau ibu bapa yang telah bercerai membuatkan mereka tidak tentu arah. Kemudian, anak-anak mereka akan mula mencari jalan keluar dari masalah keluarga tersebut. Mereka akan mencari keseronokan. Akhirnya mereka akan terpengaruh dengan anasir-anasir kurang sihat dalam mencari keseronokan tersebut. Mereka akan terjebak dalam perbuatan zina yang menjurus kepada pembuangan bayi itu sendiri. Okeylah, punca yang ketiga iaitu pengaruh media massa. Media massa memberi impak yang sangat tinggi kepada pembuangan bayi ini sendiri, kerana remaja-remaja kini sering melayari laman web yang tidak sihat, seperti laman web lincah. Laman web yang seperti ini akan merosakkan fikiran anak muda. Kemudian mereka akan cuba meniru pelakuan yang mereka tonton. Mereka akan mencuba untuk melakukan zina. Lalu daripada perbuatan zina ini, mereka akan membuang bayi
tersebut kerana mereka tidak mahu keluarga mereka mengetahui perbuatan mereka tersebut. Oleh sebab itu, kita haruslah mengelakkan daripada menonton video-video lecah yang akan menyebabkan kita terpengaruh dan mendorong nafsu untuk mencuba perkara yang baharu dan tidak baik. Okeylah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Daniel Biruzan dan saya akan meneruskan dengan akibat dalam pembuangan bayi. Jadi, dalam kesan dari pembuangan bayi, dia mendatangkan 4 kesan utama, iaitu pertama, kesan terhadap bayi, kesan terhadap ibu yang melahirkan, kesan terhadap keluarga perempuan dan juga kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap bayi. Yang pertama, apabila bayi yang dia buang ini dan apabila dia telah pun membesar, dia akan dipandang rendah dan hina kerana dia berasal daripada hasil persetubuhan yang tidak sah. Maka pandangan masyarakat sekeliling selalunya memberikan pandangan yang menjengkelkan kepada bayi-bayi ini. Dan yang kedua, tidak dapat mengenal siapa ibu kandung dan bapa kandung. Bukan sahaja dia tidak dapat mengenal, bukan sahaja dia dipandang rendah dan hina, malah bayi tersebut juga tidak dapat mengenal ibu kandung dan bapa kandungnya. Namun jika dia bernasib baik, mungkin ibunya mahu untuk menjaganya semula ataupun ibunya masih menjaganya setelah membuang dia kembali. Dan yang ketiga, meninggalkan kesan yang mendalam terhadap perasaan bayi tersebut apabila dia sudah besar. Jadi kesan daripada persekitarannya seperti dihina dan dicaci dan kurang kasih sayang daripada persekitarannya, maka perkara-perkara ini akan menimbulkan kesan terhadap bayi-bayi ini apabila mereka telah besar seperti depresi, stres atau PTSD dan mungkin boleh membawa kepada bunuh diri. Kesan terhadap ibu yang melahirkan. Jadi kepada si ibu yang telah melahirkan, semestinya dia akan menimbulkan rasa seperti bersalah terhadap si ibu kerana membuang anak yang dikandungnya selama 9 bulan 9 hari. Jadi bagi sesetengah ibu, mungkin dia berniat kembali untuk menjaganya kerana dia telah pun menjaga selama 9 bulan 9 hari, ataupun bagi mereka yang telah menggugurkan anak mereka yang pada awal waktu mungkin tidak berasa bersalah. Dan yang kedua, kesan masalah mental dari persekitaran. Sama seperti bayi, si ibu juga akan terkena tempias daripada hinaan ataupun cacian dari masyarakat sekeliling. Malah juga dia juga akan terkena tekanan daripada keluarganya sendiri ataupun ibu bapa yang tidak mahu untuk menganggap bahawa anaknya telah melakukan satu perkara yang keji. Dan ini akan menimbulkan masalah mental kepada si ibu sama seperti bayi juga, seperti depression, stres dan boleh membawa kepada maut, iaitu bunuh diri. Dan yang ketiga, dipandang hina oleh masyarakat. Setelah berita si ibu membuang bayi tersebar luas di media sosial, maka mulalah naik keyboard warriors di dalam media sosial untuk menghina si ibu dan menyebarkannya, dan akhirnya nama perempuan ini ataupun nama si ibu ini terus menjadi buruk di seluruh Malaysia. Ketiga, kesan terhadap keluarga perempuan. Bukan sahaja si ibu yang mendapat tempias daripada kelakuannya yang tidak bermoral, malah keluarga si ibu ataupun keluarga perempuan juga mendapat buruknya. Marah mereka tercalar dan nama menjadi buruk dibawa oleh masyarakat sekeliling. Dan seterusnya, mereka juga akan dipandang hina oleh turun-temurun. Walaupun sebagai contoh, si anak membuang bayinya pada tahun lepas, namun perkara ini masih akan dibawa naik ataupun dibawa-bawa sehinggalah ke beberapa generasi sekalipun, perkara ini akan masih dibawa dan si perempuan ataupun keluarga si perempuan masih akan dipandang hina. Dan yang ketiga, menimbulkan masalah rumah tangga jika si ibu masih tinggal bersama keluarganya. Jadinya jika si ibu masih tinggal bersama seperti keluarganya,
dia akan menimbulkan masalah rumah tangga seperti si ayah yang kecewa dengan anaknya dan tidak mahu si anaknya tinggal bersama dengannya, dan ini akan menimbulkan masalah seperti keadaan rumah tangga, uh, perbelahan di malam hari dan seterusnya. Kesan terhadap masyarakat. Jadi jika saya mudah untuk simpulkan, jika si ibu ini datang dari masyarakat yang tertentu, maka masyarakat ini akan digelar masyarakat yang tidak bermaruah dan bertamadun dari masyarakat yang sekeliling. Maka ini akan membawa kepada poin kedua saya, iaitu merosakkan kesejahteraan dan muhibah dalam masyarakat, di mana apabila masyarakat mula untuk berbalah, mula untuk gaduh, mula untuk menimbulkan kata-kata yang tidak kesat dan tidak betul, maka ia akan merosakkan kesejahteraan dan muhibah dalam masyarakat yang telah lama dibina. Dan yang akhir sekali, nilai-nilai tradisi menjadi luntur. Nilai-nilai tradisi sini saya nak masukkan seperti nilai-nilai antara jiran seperti ziarah menzarihi. Jika si jiran A rajin untuk menzahir jiran B, tetapi setelah mengetahui jiran B anak mereka telah pun membuang bayi, maka jiran A berhenti untuk menzahir jiran B. Jiran A pula menjaja berita yang buruk ini kepada jiran lain supaya tidak menzahiri rumah jiran B. Maka ini akan melunturkan tradisi ini, di mana tradisi inilah akan menyatu padukan kembali masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Haikal bin Muhammad Filus, pemegang nombor ID 2020611686 daripada kelas CS2531A. Jadi, di dalam video ini saya akan menerangkan beberapa langkah untuk menangani isu pembuangan bayi di Malaysia. Untuk menangani masalah isu pembuangan bayi di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menjalankan peranan masing-masing dengan baik. Jadi, ada beberapa pihak yang perlu kita utamakan untuk menjalankan peranan masing-masing dengan baik, iaitu golongan yang pertama, golongan media massa. Golongan yang kedua, pihak berkuasa. Yang ketiga, ibu bapa. Dan yang terakhir, golongan pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan masyarakat sendiri. Untuk golongan yang pertama, iaitu media massa. Dalam mengejar arus permodenan, kemelut pembuangan bayi tidak harus dipandang remeh. Pihak berkuasa dan media massa haruslah memainkan peranan untuk mengatasi masalah ini. Menyekat program-program hiburan yang boleh merosakkan akhlak remaja seperti filem-filem yang mengandungi adegan-adegan lucah yang boleh merosakkan akhlak remaja zaman sekarang dan menyebabkan kadar gejala sosial semakin meningkat, seterusnya meningkatkan lagi kadar pembuangan bayi. Golongan yang seterusnya iaitu pihak berkuasa. Pihak berkuasa seharusnya menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman yang maksimum ke atas pasangan yang berzina seperti mengenakan hukuman sebat. Selain itu, hukuman yang setimpal harus dilaksanakan supaya dapat memberi pengajaran kepada remaja yang terlibat dan juga kepada remaja-remaja yang lain. Dengan ini, kita dapat mengurangkan kes pembuangan bayi dan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di Malaysia. Golongan yang seterusnya iaitu golongan ibu bapa. Ibu bapa seharusnya memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak seawal-awal mungkin demi memandu mereka ke arah kebaikan. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi pergaulan anak-anak mereka, dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa mereka keluar dan sebagainya. Ibu bapa seharusnya bertindak sebagai kawan kepada anak-anak mereka. Dan yang terakhir, ibu bapa mestilah menerapkan nilai-nilai yang murni, memberi sepenuh perhatian, kasih sayang dan meluangkan lebih banyak masa bersama-sama. Golongan yang terakhir, golongan pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan masyarakat.
Pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO boleh dijadikan tempat rujukan bagi mereka yang mengandung anak luar nikah, di samping untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan, contohnya seperti asrama puteri kewajar. Selain itu, menyediakan dan menubuhkan pusat jagaan bayi bagi membela nasib mereka yang tidak bersalah, contohnya seperti pusat perlindungan Pernem. Selain itu, persepsi masyarakat sendiri haruslah diubah dengan tidak terus menghukum mereka yang hamil anak luar nikah, tetapi sebaliknya, berusaha membantu mereka agar mereka mendapat perlindungan dan menyesali perbuatan mereka. Pertubuhan bukan kerajaan perlulah peka dengan suasana di keliling mereka supaya masyarakat dapat bersama-sama mencegah aktiviti yang tidak bermoral ini terus berlaku. Selain itu, pertubuhan bukan kerajaan juga boleh mengadakan kempen-kempen kesedaran untuk membangkitkan kesedaran remaja terhadap isu ini dan seterusnya dapat menangani masalah ini. Peranan media massa dan media cetak amatlah penting bagi menjayakan kempen-kempen yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan pertubuhan bukan kerajaan. Peranan media ini penting dalam menghebahkan dan membuat liputan secara besar-besaran tentang kempen yang dilaksanakan. Dengan ini, kita dapat simpulkan bahawa semua pihak terlibat dalam menangani masalah perbuangan bayi di Malaysia. Justru itu, semua pihak haruslah melihat gejala pembuangan bayi secara rasional dan tidak seharusnya memandang sepi tentang masalah ini. Oleh itu, bersama-samalah kita berganding bahu bekerjasama bagi mengatasi gejala pembuangan bayi sebelum ianya menjadi lebih serius. Sekian, terima kasih.